Assalamualaikum, macam. Okey, kenapa okey? Kau ambil sistem pemerintahan Islam kan? Kenapa? Aku nak tahu macam mana sumber kewangan pada negara Islam masa zaman Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidin. Dan apakah aplikasinya terhadap ekonomi negara kita sekarang ni? Sebenarnya tak pasti sama tu. Macam ni lah. Aku tanya pensyarah aku. Lepas tu aku balik kau boleh? Boleh. Kita buka bilik eh? Okey. Assalamualaikum okey. Waalaikumsalam. Kenal lu? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Maaf ganggu. Saya Ashraf daripada Fakulti Sains dan Teknologi ingin tanyakan beberapa soalan kepada Profesor. Boleh? Boleh duduk? Boleh. Assalamualaikum bro. Saya ada beberapa kemusykilan. Antaranya adalah apakah sumber kewangan bagi negara Islam pada zaman Rasulullah SAW dan juga para Khulafaur Rasyidin? Boleh Prof terangkan serba sedikit tentang sumber pendapatan mereka? Okey, sumber kewangan pada zaman Rasulullah SAW terbahagi kepada tiga, iaitu sumber daripada peperangan yang kita sedia dengar Al-Ghanimah. Sumber dan kedua adalah sumber daripada perjanjian damai, di mana perjanjian di antara negara-negara yang ingin berlindung dengan negara Islam dan juga para kafir zimmi yang berlindung di bawah negara Islam, dan juga sumber-sumber lain seperti zakat, wakaf dan sebagainya. Dan manakala pada zaman Khulafaur Rasyidin, sumber-sumber kewangan pada masa itu masih lagi diamalkan seperti mana zaman Rasulullah, cuma terdapat penambahan sedikit. Profesor, saya nak tanya, apakah yang berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq lebih mengutamakan sumber kewangan daripada zakat dan juga al-ghanimah, iaitu di mana Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi golongan Ar-Riddah, di mana golongan Ar-Riddah ini enggan membayar zakat dan harta mereka dirampas apabila kalah perang. Pada zaman Umar Al-Khattab, apakah pembaharuan yang dilakukan oleh beliau? Pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar telah menubuhkan beberapa dewan pembendaharaan, di mana dewan-dewan ini melaksanakan pemungutan dan juga pengagihan cukai-cukai tersebut. Profesor, bagaimana pula pada zaman Khulafa Uthman dan Ali? Apakah yang mereka lakukan pada zaman pemerintahan mereka? Pada zaman ini, perdagangan telah menjadi satu sektor yang penting pada negara itu, dan terdapat pemungutan cukai untuk pedagang-pedagang yang datang ke negara Islam pada masa itu. Profesor, saya tanya lebih lanjut tentang sumber pendapatan utama negara Islam secara keseluruhannya. Bolehkah Profesor terangkan kepada saya? Okey, terdapat beberapa sumber kewangan Islam. Yang pertama ialah zakat. Zakat ini ialah kutipan kepada orang Islam secara berkekalan sampai bila-bila. Dan terdapat 8 asnaf yang boleh mendapat zakat ini, iaitu orang yang hamil, hamba, miskin dan sebagainya. Dan zakat terbagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Dan sumber yang kedua ialah kharaj. Kharaj ialah cukai tanah dalam negara Islam. Kharaj terbagi kepada ada dua, iaitu kharaj lima yang bermaksud
yang dikenakan ke atas orang kafir dan akan gugur apabila masuk Islam. Dan yang kedua ialah kharaj ujrah, di mana cukai ini dikenakan kepada penduduk Muslim sahaja. Dan sumber yang ketiga ialah jizyah. Jizyah ialah cukai pertahanan dan cukai perlindungan yang dikenakan kepada orang kafir sini yang berlindung di bawah kerajaan Islam. Dan sumber keempat ialah rampasan perang. Yang pertama ialah al-ghanimah, iaitu harta rampasan diambil daripada orang kafir melalui peperangan. Dan yang kedua ialah al-fai, harta yang diperolehi daripada negara bukan Islam melalui perjanjian damai. Dan sumber yang terakhir ialah usyur. Usyur ialah cukai yang dikenakan atas perniagaan yang dijalankan dalam negara Islam. Profesor, bagaimana pula dengan pelaksanaan sumber pendapatan pada masa kini dan aplikasinya di Malaysia? Di Malaysia, sumber-sumber kewangan seperti zakat dan kharaj masih dikekalkan, manakala jizyah, al-ghanimah dan al-fai tidak digunakan kerana tiada peperangan berlaku. Namun begitu, terdapat sumber baru yang diadaptasi daripada sistem cukai jizyah, iaitu duty excise, cukai jualan petroleum, dan yang terbaru ini ialah GST. Oh, begitu. Okey, baru saya tahu. Terima kasih Profesor kerana meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan saya tentang sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin dan aplikasinya pada hari ini di Malaysia sendiri. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Profesor. Secara kesimpulannya, apa yang saya faham daripada penerangan daripada pensyarah tersebut ialah sumber-sumber pendapatan negara ini amat penting untuk menstabilkan ekonomi sebuah negara. Okey, dalam konteks pemerintahan Islam, ekonomi merupakan salah satu sektor penting untuk menentukan kemakmuran dan keharmonian sesebuah negara. Okey, jika ekonomi sebuah negara itu gagal diurus takbir dengan baik, maka kestabilan sebuah negara akan tergugat. Okey, sekian saja daripada video kami, daripada kumpulan saya, Ashraf, Azlan dan Luffy. Sekian, terima kasih.